Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersua kembali bersama cikgu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Kali ini cikgu ingin bincangkan tentang aspek tata bahasa. Tajuk yang cikgu pilih pada kali ini ialah kata ganti nama diri. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan alat tulis. Jom kita belajar bersama cikgu. Baiklah, murid-murid, mari kita lihat apa itu kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri bermaksud kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Contoh di sini macam Cikgu Badawiah lah. Tak nak guna nama Cikgu Badawiah, cikgu gunakan perkataan saya. Terdapat 3 jenis kata ganti nama diri ya. Yang pertama, kata ganti nama diri pertama iaitu orang yang bertutur, macam cikgu yang sedang bertutur. Kata ganti nama diri kedua, orang yang mendengar, orang yang mendengar. Manakala kata ganti nama ketiga, pihak orang yang diceritakan halnya, biasanya tak ada depan mata, belakang sana. Itu adalah orang yang ketiga. Okey. Mari kita lihat satu persatu penggunaan kata ganti nama ya. Kita lihat dahulu kata ganti nama diri pertama. Digunakan untuk menggantikan diri orang yang sedang bercakap. Okey? Orang yang sedang bercakap biasa digunakan kata ganti diri pertama. Terdapat 2 jenis kata ganti diri pertama ini, iaitu satu tunggal dan satu lagi jamak. Jamak di sini adalah menunjukkan ramai. Okey. Contoh di sini nampak gambar ni kan? Diri orang pertama, dia yang bercakap, iaitu saya, aku, beta, batik, hamba, kami, kita. Cikgu akan terangkan satu persatu bagaimana kita hendak menggunakan kata diri pertama ini. Okey ya. Mari kita lihat bersama-sama. Kata ganti diri pertama tunggal yang seperti mana cikgu terangkan tadi, iaitu aku. Aku digunakan apabila bercakap dengan orang yang rapat. Atau ketika kita berdoa dengan Tuhan. Biasanya kita berdoa dengan Tuhan, biasa kita guna aku. Rasa lebih rapat dengan Allah. Okey. Saya pula digunakan apabila kita kenal, baru kenal orang, baru jumpa. Dan ataupun ketika secara rasmi. Okey. Beta pula digunakan oleh raja atau sultan ketika bercakap dengan rakyat. Okey. Patik pula digunakan oleh rakyat biasa. Seperti kita rakyat biasa, apabila bercakap dengan raja, kita gunalah istilah patik. Dan hamba pula digunakan apabila bercakap dengan orang yang rapat, sama taraf atau merujuk kepada zaman dahulu. Itu adalah kata ganti diri pertama tunggal. Kata ganti diri pertama juga ada bahagian jamak, iaitu kita dan kami. Kita merujuk kepada diri orang yang bercakap. Orang yang bercakap bersama dengan orang yang mendengarnya. Maksudnya orang yang bercakap tu ada dengan kawan-kawan dia. Dan kami pula merujuk diri sendiri serta rakannya apabila bercakap dengan pihak orang lain. Mari kita lihat contoh penggunaan kata ganti diri pertama. Ya, anak-anak dah bersedia? Kita lihat penggunaannya. 1. Aku pergi dulu ya, kata Farah kepadaku. Maksudnya Farah ni kepada saya, aku pergi dulu ya, kata Farah kepadaku. Maksud di situ Farah bercakap. Farah yang bercakap menggantikan dirinya sebagai aku. Yang kedua,
Kalau tidak salah patik, inilah pokok Melaka, tuanku, kata Datuk Bendahara. Di sini adalah kata ganti diri patik, iaitu orang biasa. Datuk Bendahara bercakap dengan Sultan. Yang ketiga, maafkan kami kerana terlambat cikgu, kataku serta rakan-rakan. Maksud di sini, awak ada sekali bersama rakan-rakan dalam tu. Perlu menggunakan kata ganti nama diri pertama iaitu kami. Kami, awak ada sekali. Yang keempat, mari kita ke sana, kata Salim kepada rakan-rakannya. Di sini menunjukkan diri awak tak ada. Kita tu Salim dan rakan-rakannya. Diri yang bercakap tu tak ada. Okey? Kita guna kita. Baiklah, cikgu harap murid-murid faham penggunaan kata diri pertama. Mari kita lihat kata ganti nama diri yang kedua. Kata ganti nama diri yang kedua merujuk kepada diri orang yang sedang dilawan bercakap. Maksudnya, cikgu bercakap dengan anak murid. Jadi cikgu ada di sini, anak murid ada di sana. Orang yang dilawan bercakap tu, di hadapan tu adalah kata ganti diri yang kedua. Okey, ini maksud dia. Orang yang dilawan bercakap itu mesti berada di hadapan orang yang sedang bercakap. Kita menghadap dua. Kata ganti diri yang kedua juga sama dengan kata diri yang pertama. Ada tunggal, ada jamak. Jamak ini ramai. Okey ya. Kita lihat kata ganti nama diri yang kedua. Anda, awak, kau, kamu, engkau, saudari, kita, saudara, tuan, puan, cik, encik, tuanku, kalian. Kalian ini menunjukkan jamak. Yang lain tu menunjukkan tunggal. Cikgu akan terangkan satu persatu. Kata ganti diri kedua tunggal. Kata ganti diri kedua tunggal. Iaitu anda, awak, kamu, engkau, tuanku. Anda digunakan apabila orang yang dikenali itu baru kita kenal. Okey? Awak pula orang yang kedua rapat dengan kita. Okey, orang yang kedua rapat dengan kita ataupun apabila kita bawahan bercakap dengan orang atasan, awak. Okey. Kamu pula dituju kepada yang disapa oleh orang dewasa. Maksudnya orang yang dewasa pada kita, kamu. Kamu. Engkau digunakan kepada orang yang rapat dengan si penutur, termasuk panggilan kepada Tuhan semasa berdoa. Tuhan ya, kita guna engkau. Engkaulah yang maha pengasih, engkaulah yang maha penyayang. Okey? Dan akhir sekali di situ, tuanku. Maksudnya kita bercakap atau bertutur dengan raja, kita guna istilah tuanku untuk menyebut diri raja atau sultan ketika bercakap dengannya. Okey? Dan kata ganti diri jamak pula hanya ada satu sahaja, iaitu untuk menyebut atau bercakap dengan diri orang kedua yang lebih daripada seorang. Contohnya cikgu dalam kelas, murid-murid di hadapan. Cikgu nak menyuruh murid-murid, cikgu akan panggil perkataan, kalian semua sudah siap kerja? Jadi cikgu gunakan kalian sebagai kata ganti nama diri yang kedua. Faham anak-anak? Cikgu harap murid-murid faham penggunaan kata ganti nama diri yang kedua. Baiklah, mari kita lihat contoh penggunaan kata ganti diri kedua dalam ayat. 1. Awak hendak ke mana? Tanya Rudi kepada rakannya. Jadi kita gunakan istilah awak di sini. Yang kedua, tuanku telah berangkat pulang sebentar tadi.
iaitu di sini menunjukkan tuanku. Yang ketiga, kalian bawalah apa-apa yang patut, kata Cikgu Amir kepada para muridnya. Para di sini menunjukkan ramai. Ramai. Jadi kalianlah kita gunakan sebagai kata ganti diri yang kedua. Baiklah, mari kita lihat kata ganti nama diri yang ketiga. Kata ganti nama diri yang ketiga merujuk kepada orang yang sedang diperbualkan atau diperkatakan. Ini bermaksud orang yang diperkatakan itu tiada di hadapan orang yang sedang bercakap. Seperti kata nama ganti diri yang pertama dan yang kedua, kata ganti nama diri yang ketiga pun terdapat dua jenis, iaitu tunggal dan juga jamak. Okey, ni contohnya ya. Dia, mereka, baginda, beliau, dia. Itu orang yang diperkatakan. Ini yang dimasukkan orang yang diperkatakan untuk orang yang ketiga. Mari kita lihat penggunaannya. Okey, kata ganti diri ketiga tunggal. Dia, beliau, bagindanya. Dia digunakan apabila untuk menyebut orang yang biasa atau orang yang tidak dihormati. Biasanya kawan rapat lah. Dia tidak hadir ke sekolah. Okey. Manakala beliau pula untuk menyebut diri orang yang kita hormati. Biasanya macam cikgu, polis, Perdana Menteri. Okey, kita gunakan beliau. Baginda pula kita gunakan untuk raja atau sultan atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan baginda. Bagi menggantikan dia atau ia ditulis sebagai serangkai dengan perkataan yang mendahulunya, iaitu ada perkataan lain baru ada perkataannya. Itu adalah kata ganti diri ketiga tunggal. Manakala kata ganti diri jamak hanya ada satu saja, iaitu mereka. Mereka. Untuk menyebut diri orang lain yang banyak bilangannya. Contohnya mereka di sana, jauh di sana. Mereka sedang bermain bola sepak. Mari kita lihat penggunaan kata ganti nama diri ketiga dalam ayat. Dia memakai cermin mata. Ini orang yang rapat dengan kita lah. Macam kawan kita ya. Yang kedua, beliau merasmikan majlis itu sebelum menyampaikan hadiah kepada pemenang. Seperti yang cikgu terangkan tadi, beliau ni adalah orang yang kita hormati. Biasanya yang merasmikan orang besar-besar lah. Guru besar, Perdana Menteri, YB. Yang ketiga pula, baginda akan menaiki saya ulangi balik ya. Baginda akan menaiki tahta pada bulan hadapan. Yang ketiga, baginda akan menaiki tahta pada bulan hadapan. Dan yang keempat, ini adalah kata ganti nama diri ketiga jamak. Mereka sering ke hutan untuk mencari rotan dan hasil hutan. Jadi, itu saja penerangan cikgu tentang kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Cikgu harap murid-murid boleh menggunakan penggunaan kata ganti nama diri yang pertama, yang kedua dan yang ketiga dengan betul, sama ada dalam penulisan ataupun dalam perbualan harian biasa. Okey, itu saja penerangan cikgu untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain video. Jangan lupa untuk sokong cikgu dengan subscribe channel cikgu.